Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk ke chapter 2. Chapter 2 untuk kursus DEC 40082 Interactive Multimedia Application. Chapter 2 adalah Project Development. So, untuk chapter 2 Project Development ni, isi kandungan dia apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, Multimedia Project Development. Kemudian, Stage of Multimedia Project, Planning and Costing, Designing and Producing, Testing, Delivering, the Project Team, Time Management, Stage ada Project Proposal dengan Project Plan, Career Opportunity, Gantt chart dengan storyboard. So, apa dia multimedia project development ni? So, secara teorinya, multimedia development encompasses many different aspects. Interactive multimedia is becoming increasingly popular in education, entertainment and business. Because of the capability of incorporating various media and of supporting interactivity and learner control, multimedia is often used in delivering instruction. Interactive multimedia technology has potential for enhancing learning. Literature on instructional design has detailed the process for developing instruction in general terms. There are numerous instructional design model and whether they are constructivist, behavioristic or cognitive, linear or non-linear. This model and approach emphasizes the importance of identifying objective, selecting appropriate strategies and conducting formative and summative evaluation. Secara asas dia, sebelum kita bangunkan satu-satu bahan, satu-satu projek multimedia ni, kita kena merancang dulu. Sama juga macam awak nak buat projek semesta 4 nanti. Awak kena merancang projek awak tu dulu. Dalam kursus DEC 40082 ni, awak boleh guna nanti apa yang awak belajar dalam kursus ni untuk awak buat presentation ataupun proposal projek awak pada semester 4 nanti, supaya supervisor awak tertarik ataupun mudah untuk faham projek yang awak nak buat dan dia boleh luluskan dengan mudah projek yang awak nak buat. Stage of multimedia project: planning and costing, designing and producing, testing dan delivering. So, kita akan tengok benda apa ni. So, yang pertama, planning and costing. Planning ni, plan what writing skill, graphic art, music, video and other multimedia expertise required. So, sebelum awak buat awak punya presentation ataupun awak punya bahan multimedia, awak plan dulu benda apa, kebolehan yang awak ada, kebolehan ahli kumpulan yang ada. Yang pertama, kebolehan menulis, writing skill. Kebolehan dalam graphic art, boleh buat animation. Boleh edit gambar, boleh buat poster. Kemudian, kebolehan dalam audio, music ataupun recording. Dan kemudian, kebolehan dalam menghasilkan video. Kemudian, kita kena identify the mode of delivery. So, kena tentukan nak sampaikan bahan multimedia tu dalam bentuk apa. Dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk website. So, kena identify dulu. Kemudian, develop a creative graphic look and feel. So, dah boleh develop secara asas rupa bentuk dia dari segi grafik dia. Kemudian, draft the structure of navigation. So, draft structure navigation ni bermaksud susun, atur kita nak hasilkan bahan multimedia tu, kita nak navigate macam mana, kita nak pergi macam mana. Contoh, kalau buka Facebook, yang pertama sekali kita mesti pergi kepada laman web dia. Kemudian, navigation yang seterusnya kita kena key in username, kena key in password. Baru kita boleh login, masuk pergi kepada platform Facebook. So, itu navigation. Susun navigation kita nak pergi, flow dia macam mana. Kemudian, estimate the time for development. So, boleh anggarkan masa yang diperlukan untuk menghasilkan bahan tu. Sama ada dalam tempoh 1 hari boleh siap,
ataupun 1 minggu boleh siap, ataupun sebulan boleh siap. Kemudian prepare the budget. So budget, boleh tentukan dulu budget yang diperlukan. Budget ni dari segi kewangan lah. Sama contoh yang pertama, nak hasilkan video. So berapa keperluan kewangan untuk hasilkan video tu? So daripada gabungan semua elemen plan tadi, writing skill, graphic art, music, video, so boleh tentukan keperluan kewangan untuk setiap part tu. Kemudian designing and producing. So dah plan tadi, dah boleh design. Imagining the look and feel of the application. So awak dah boleh imagine, dah boleh bayangkan macam mana nak hasil awak tu nanti, bayangkan. So daripada bayangan tu dah boleh hasilkan design the navigational structure and interface. So dah boleh design navigation tadi yang saya sebut tadi. Sesuatu contoh untuk key in username dengan password dekat bahagian atas sebelah kanan. So susunan tu, itu adalah design navigational structure. Kemudian storyboarding the project. So buat storyboard. Perancangan dari segi storyboard, susuan atur gambar dekat mana, video dekat mana, audio dekat mana. So itu storyboard. Kemudian acquiring the multimedia resources. So dari mana datang bahan-bahan multimedia tadi? Contoh yang pertama, video. So dari mana? Mungkin ada awak nak shoot sendiri, ataupun ada company lain awak bayar dia untuk shoot. So itu dari mana bahan resources yang awak boleh dapat. Kemudian putting them together, ataupun secara istilahnya kita panggil producing lah. Kita menghasilkan, kita produce bahan multimedia tu. So selepas kita dah hasilkan bahan multimedia tu, macam awak punya presentation dah, awak dah sediakan bahan presentation untuk apa-apa. Contoh untuk projek awak, dah prepare presentation, awak test lah dulu sebelum awak pergi present ataupun hantar dekat mesyarah awak. So testing, test the multimedia application to make sure that it meets the objective of the project. So test sama ada presentation ataupun multimedia interactive application yang awak buat tu mencapai tahap yang dikehendaki. Kemudian allow users to use it to identify if it meets the need of the targeted audience and it's user friendly. So contoh macam yang buat application dekat online tu, Facebook, YouTube, sebelum dia lancarkan secara official, biasanya dia akan buat testing. So dia akan run, orang test. Kemudian pengguna boleh komen ada perubahan ataupun ada benda yang tak cantik, ada benda yang perlu ditambah. So daripada komen user tu, kita boleh menambah baik application ataupun multimedia, bahan multimedia yang kita hasilkan. So dah siap, dah test, dah betulkan apa komen-komen daripada user, kita dah boleh deliver, kita dah boleh hantar ataupun lancarkan multimedia application yang kita dah buat. So package in suitable mode based on delivery method identify. So tentukan nak deliver tu dalam bentuk apa, sama ada dalam bentuk digital file ataupun nak letak dekat laman web, ataupun nak guna email, nak send guna Telegram ke. So itu delivery method. So provide instrument for user to give their feedback on the product. So sediakan satu medium untuk pengguna ataupun company yang awak dapat projek untuk bangunkan application tu untuk bagi feedback. So the project team. So untuk hasilkan satu bahan multimedia application ni ataupun satu projek, kita mesti buat dalam team. So normally bila awak bekerja dekat company, dia akan develop ataupun minta satu team buat satu projek. So biasanya team projek terdiri daripada project manager. Project manager yang akan menguruskan keperluan sesuatu team. Kemudian bila nak bangunkan bahan multimedia, mestilah ada multimedia designer. Orang yang akan
design ataupun contoh nak design poster, nak design grafik, nak design image, nak design gambar. Kemudian writer, penulis. Kalau dalam drama atau filem, kita panggil penulis skrip lah. Dia menulis jalan cerita untuk awak punya projek multimedia. Kemudian ada video specialist. So video specialist ni terdiri daripada cameraman, video editor yang akan menghasilkan video. Kemudian audio specialist, orang yang bertanggungjawab untuk in charge bahagian audio daripada segi recording audio, editing audio, menambah baik kualiti audio, dan juga last sekali multimedia programmer. So multimedia programmer ni biasanya orang yang terlibat dalam kita panggil multimedia authoring, yang akan menyusun segala bahan-bahan multimedia tadi di dalam satu platform. Kemudian time management. So pengurusan masa. Awak kena uruskan, susun jadual progress projek. Biasanya bila dah bekerja ataupun awak nak buat presentation projek nanti, penyelia akan sediakan satu tarikh untuk awak hantar. So kena susun supaya awak dapat siapkan dan deliver projek tu pada masa yang ditentukan. So perancangan biasanya kita susun dalam bentuk Gantt chart. So nanti kita akan tengok Gantt chart tu apa dia. So stage yang pertama dalam menghasilkan sesuatu projek. Macam awak jugalah nanti nak buat projek sempat. Yang pertama sekali mestilah sediakan projek proposal untuk penyelia awak. So apa dia projek proposal ni? A technical proposal, often called a statement of work, is a persuasive document. Its objective are to identify the work ataupun identify what work is to be done, explain why this work to be done, persuade the reader that the proposal, so proposal tu awak lah, are qualified for the work, have a plausible management plan and technical approach, and have the resource needed to complete the task within the state, time and cost constraint. So project proposal ni sebenarnya adalah satu dokumen ataupun satu presentation yang digunakan untuk, kalau istilahnya, untuk melobi, untuk meyakinkan kalau dalam dari segi projek, untuk meyakinkan penyelia awak untuk menerima projek yang awak nak buat. So apa yang menyebabkan proposal tu menjadi bagus? What make a good proposal? So yang pertama, one attribute is appearance. A strong proposal has an attractive, professional, inviting appearance. In addition, the information should be easy to access. So proposal awak tu mestilah menarik, mesti menerangkan secara detail, menunjukkan awak mampu untuk buat projek tu. So a second attribute is substance. A strong proposal has a well-organized plan of attack. A strong proposal also has technical detail because technical depth is needed to sell your project. So yang kedua, awak kena well-organized awak punya proposal. Kena susun, kena terangkan. Contoh yang pertama, bila awak nak buat projek, mestilah ada gambar rajah blok diagram. Blok diagram tu menunjukkan part ni ada apa, part ni ada apa. So dekat situ awak boleh dah menunjukkan kepada penyelia awak ataupun orang yang awak terima projek untuk bangunkan multimedia application ni, faham, menunjukkan awak tahu nak buat benda tu. So statement dia kata a proposal is a persuasive document. Cuma macam saya kata tadilah, a proposal adalah satu dokumen yang digunakan untuk meyakinkan pengguna supaya menerima projek awak. Stage yang kedua, project plan. So plan projek awak. One of the critical factor for project success is having a well-developed project plan. So ada 6
step dalam project plan. So yang pertama, explain the project plan to the key stakeholders and discuss its key component. So apa dia key stakeholders ni? Stakeholders ni kalau dalam awak nak bangunkan projek awak nanti adalah penyelia awak lah. So awak kena explain perancangan awak kepada penyelia awak. Isi kandungan dia apa, benda apa awak nak buat, awak dah tahu proses dia, peralatan apa nak guna, equipment apa nak guna. Kemudian yang step kedua, define roles and responsibility. So define roles and responsibility ni bila awak buat projek nanti awak ada buat dalam kumpulan. So tentukan setiap orang tu apa peranan dia, apa tanggungjawab dia. Kemudian develop a scope statement. Yang ketiga, develop a scope statement. So tentukan scope projek awak tu dekat mana nak guna. So penyelia ataupun company yang awak terima projek untuk bangunkan multimedia application ni tahu projek awak ni setakat tu kegunaan dia. Kemudian develop the project baseline. So baseline project base tu dekat, apa dia base dia. Kemudian create baseline management plan. So component of the project include, yang pertama tadi baseline. Apa dia baseline tadi? These are sometimes called performance measure because the performance of the entire project is measured against them. They are the project tree approved starting point for scope, schedule and cost. So baseline management plan, this include documentation on how variance will be handled throughout the project, the work product from the planning process. This include plans for risk management, quality, procurement, staffing and communication. So baseline management plan ni asas kepada projek awak tu, awak dah tentukan, dah kira dari segi keperluan staff dia. So kalau dalam projek awak, keperluan ahli kumpulan, communication antara ahli kumpulan macam mana, nak buat meeting. Sekarang ni online, so nak buat meeting guna apa? Boleh guna Skype, boleh guna Zoom, boleh guna Microsoft Teams yang awak dah ada account ni. Kemudian career opportunities. Career opportunities. So being a multimedia developer is both a challenging and rewarding career. To be successful in this career, one should not only have some training and experience, but also possess some important characteristics. So the following attributes are not in a successful multimedia developer. So ini peluang untuk awak macam mana untuk bina career awak sebagai seorang multimedia developer. Untuk jadi seorang ni begitu juga macam mana awak nak bekerja nanti. Mesti be very flexible. So mesti flexible. Be willing to work hard and spend long hours. So nak buat kerja multimedia ni mesti sanggup bekerja keras dan boleh bekerja dalam tempoh jangka masa yang panjang. Be willing to change what has been done to suit the needs of the client and changing technology. So bila awak buat bahan multimedia ni, contoh buat video, buat iklan, mesti boleh menerima komen daripada pengguna supaya apa yang awak hasilkan tu dapat memenuhi apa yang pengguna nak. So boleh, bila terima komen, awak boleh mengubah, bukan menganggap apa yang awak dah bangunkan tu tidak boleh diubah. So be open-minded to the new ideas. So sama jugalah macam tadi. Bila ada idea yang baru, awak boleh terima dan ubah apa yang awak dah buat. Be willing to learn. Sedia untuk belajar sesuatu yang baru. Be willing to work with both creative and tedious part of project. So sedia bekerja sama dengan
macam-macam ataupun sedia bekerjasama dengan pelbagai attitude orang. Kemudian detail oriented. So bila nak jadi seorang multimedia developer ni mesti seorang yang detail, seorang yang sangat detail. Contoh bila dalam melibatkan grafik, sangat detail tentang sesuatu image yang dihasilkan. Kalau audio, sangat detail tentang kualiti audio tu. Kalau ada noise, boleh detect noise tu. So untuk betulkan audio tu, bila ada noise kena betulkan audio tu. Kemudian be able to work under various constraint. Tu bersedia untuk bekerja dalam mana-mana keadaan pun. Contoh yang pertama, kekangan masa. So contoh nak bangunkan bahan, dia bagi tempoh 2 hari. So bersedia untuk siapkan dalam tempoh 2 hari itu. Bersedia dari segi kekurangan resource, kekurangan bahan. Bersedia untuk bekerja dari segi kekurangan kos. Duit ada RM100 ataupun bajet diberi hanya RM1,000. So bersedia untuk hasilkan atau bekerja dengan bajet sebanyak tu. Dan yang terakhir, have strong interpersonal and communication skill. So dalam apa-apa bidang pekerjaan pun, ini yang paling penting, interpersonal and communication skill. Kena, ataupun kita panggil ni soft skill. So kena pandai berurusan dengan mana-mana orang, pandai bercakap, tidak kita panggil tidak sembrono je bercakap dengan orang. So mesti ada good communication skill. So to become a graphic artist, programmer, video producer or audio producer, mastering some popular technical tools is essential. So to become a graphic artist, programmer, video producer or audio producer, mastering some popular technical tools is essential. So untuk jadi seorang multimedia developer ni, nak jadi video producer, nak hasilkan video, nak jadi YouTuber, nak buat lagu ke, so kena master ataupun mahir beberapa technical tools ataupun peralatan teknikal. So normally companies preferred hiring people who had computer experience and a good understanding of the limitation and capabilities of the tools they use. So tools dalam multimedia application development, asas paling mesti ada komputer lah. So mesti mahir menggunakan komputer dan tahu tahap komputer, tahap kebolehan komputer yang kita guna. Be as varied as possible. Boleh menulis, writing, music, film, television and creative arts. So kebolehan dalam perkara-perkara ni membantu awak untuk menghasilkan ataupun to produce a better product. Read everything from futurist novel to old history. So rajin membaca, bacalah buku-buku cerita futuristik, baca buku-buku sejarah. Daripada situ awak boleh dapat idea untuk menghasilkan sesuatu bahan multimedia. Contoh nak hasilkan video. Daripada bacaan kita boleh dapat idea untuk hasilkan video yang macam mana. So students should not only gain computer literacy on different platform but also study interface design. So awak tak semestinya mahir dalam satu platform komputer saja. Contoh awak hanya mahir menggunakan Windows. Kita ada banyak jenis kita panggil operation system untuk komputer. Yang biasa awak pakai Windows. Kemudian Apple komputer menggunakan Mac OS ataupun Mac operating system. Kemudian ada lagi Linux. So kena mahir, kena tahu, boleh belajar mengenai operation system untuk komputer yang ada dalam
dunia ni. Kemudian to gain some hands-on knowledge of how different multimedia tools work and their capabilities and limitation. So tahu mengenai software-software yang ada untuk bangunkan bahan multimedia, untuk edit video contoh. So ada banyak software yang digunakan untuk edit video. Yang profesional, Adobe Premiere Pro. Kemudian ada Filmora, ada Vegas, ada kalau Apple ada Final Cut Pro. So boleh tahu lebih daripada satu software untuk bangun ataupun edit video adalah satu kelebihan. Kemudian get as much hands-on experience as possible. So cuba mendapatkan pengalaman sebanyak yang mungkin. Pengalaman ni boleh dapat dengan cara bertanya dengan orang, join orang. Awak mahir dengan, contoh dalam video editing, awak mahir dengan Adobe Premiere. Awak kenal orang seorang lagi, dia mahir dalam editing menggunakan software Final Cut Pro. So, belajar dengan dia, ambil pengalaman dia. Kemudian, having knowledge of the multimedia tools and experience of how the tools work is critical of being successful manager. So, bila awak dah tahu semua benda, ada pengalaman, contoh video editing tadi, awak tahu banyak programming ataupun awak tahu banyak editing software, membantu awak bila awak menjadi seorang manager, awak menjadi seorang leader dalam tim untuk apa-apa projek pun. So mudah untuk, mungkin dalam tim awak nanti video editor tu mahir dengan Final Cut Pro, awak mahir dengan Adobe Premiere. So awak pun mahir, belajar, dah ada experience dengan Final Cut Pro. So boleh membantu dia untuk buat video editing. So because multimedia development is often a group effort, companies look for people who can relate to other people in team. So untuk awak buat projek apa-apa pun mestilah buat dalam team. So bila awak nak bekerja nanti, company akan ambil pekerja melihat kepada kebolehan pekerja tu boleh bekerja dalam team. So itu satu kelebihan. Kalau dinilai semasa interview awak boleh bekerja dalam team, mudah untuk awak diterima bekerja. So being able to work collaboratively and having a positive attitude is more important than having some technical skill. So sama juga, bila awak nak bekerja nanti, selain daripada dia tengok pointer awak, dia akan tengok kebolehan awak dalam satu-satu perkara berkaitan dengan kerja yang awak minta. Boleh bekerja dengan tim. So itu satu lagi sokongan selain daripada pointer yang tinggi. Mungkin pointer awak 4.0 full flat, tetapi awak tak ada kebolehan, tak boleh bekerja dalam kumpulan, tak ada pun technical skill, tak erti nak guna komputer. Orang yang kedua, pointer dia hanya 2.5 contoh, tetapi dia ada kebolehan, boleh guna komputer dengan baik, faham banyak software, boleh bekerja dalam kumpulan. So company akan ambil yang pointer yang rendah ni sebab dia boleh buat kerja. So some companies does not hire just for skill but hire for attitude. So attitude awak pun kena bagus. Datang kerja on time, macam datang kelas ni lah, masuk on time. Kerja keluar rehat ikut masa yang ditentukan. Buat kerja dengan bagus, boleh siapkan kerja mengikut masa yang ditetapkan. So sekiranya awak jenis orang yang hanya boleh bekerja sendiri, biasanya yang bekerja sendiri ini susah untuk company yang ambil bekerja. So kena cari pekerjaan yang sesuai untuk awak bekerja sendiri. Sedangkan kerja gali kubur pun kena buat berdua. Seorang tak mampu untuk gali kubur. Okey. So sekarang ni kita tengok Gantt chart. Apa yang dinamakan Gantt chart ni?
So a Gantt chart commonly used in project management is one of the most popular and useful ways of showing activities displayed against time. On the left of the chart is a list of the activities, and along the top is a suitable time scale. Each activity is represented by a bar. The position and length of the bar reflect the start date, duration and the end date of the activity. So Gantt chart ni membantu awak, membantu supervisor awak, membantu company untuk melihat yang pertama, aktiviti yang awak buat. What the various activities are. So benda apa kerja yang awak buat. Kemudian when each activity begins and ends. So setiap aktiviti yang awak listkan tadi, bila mula, bila habis. Kemudian how long each activity is scheduled to last. So berapa lama aktiviti yang awak buat tu disusun sehinggalah ke peringkat akhir dia siap. Kemudian where activities overlap which other activity and by how much. So dengan Gantt chart ni, aktiviti yang awak listkan tadi mungkin ada masa yang tertentu dia boleh dibuat serentak pada masa yang sama. So overlap tu berapa masa kita boleh tengok. Berapa contoh awak nanti nak buat nak rekod video dengan nak rekod audio pada masa yang sama. So berapa lama diperlukan. So the start and end date of the whole project. So boleh dah buat schedule permulaan awak mula start projek tu dan bila tarikh last projek tu siap. Kemudian Gantt chart juga to summarize. A Gantt chart show you what has to be done, the activities and when it's to be done. So ini contoh Gantt chart. So task name tadi, task apa benda yang awak nak buat. Contoh daripada permulaan kita tadi, kita ada planning, kita ada research, buat kajian, buat design, buat implementation, follow up. Ni contoh task yang awak boleh buat. So kemudian di sebelah kanan dia ni ada tarikh. Kita boleh set dalam bulan berapa. So contoh macam ni dia buat Disember 2008 sehinggalah Julai 2009. So untuk projek awak nanti semasa sempat pun awak kena buat Gantt chart ni. Perancangan awak nak mula projek awak tu. Contoh permulaan adalah proposal. So proposal tu biasanya dalam tempoh seminggu saja awak kena siapkan proposal untuk dipresent kepada penyela projek awak. Dah lulus proposal, benda apa awak nak buat pula. So susunan tu, penyela boleh tengok perancangan awak sehinggalah ke hujung semester apa yang awak nak buat. So mudah untuk penyela projek atau company tengok. So bila dia nak update sesuatu benda, dia tengok pada minggu tu, tarikh tu, dia akan check lah. So dia dah tahu awak nak buat apa pada minggu tu. Kemudian storyboard. So untuk hasilkan satu multimedia project, kita kena ada storyboard ataupun jalan cerita dia. So developing video or multimedia project without a storyboarding is like trying to go someplace you've never been without direction. Storyboarding is an essential tool for planning any multimedia, including website design or video production. Using storyboard will be reduce production time and frustration. So storyboard ni penting dalam menghasilkan multimedia project. Contoh macam orang buat video, buat filem, buat drama. So dia kan ada storyboard. Macam mana rupa bentuk storyboard tu? Boleh jadi dalam bentuk lukisan, susunan. So kalau dalam orang nak buat video, dia akan buat lukisan tu, scene dekat rumah. So dia lukis orang tu dekat mana, angle mana. So bila nak hasilkan video nanti, cameraman dah tahu macam mana dia nak shoot, angle mana dia nak shoot. Pelakon pula dah tahu kedudukan dia nak duduk dekat mana. So tu penting storyboard. So kalau awak nak buat contoh, nak buat laman web, storyboard ni penting untuk susunan flow navigation awak punya laman web. Macam saya bagi tahu tadi lah, macam nak buat Facebook.
orang yang buat development Facebook punya application tu, dia ada storyboard dia. First step yang pertama, jalan cerita yang pertama, kena pergi ke laman web. Step yang kedua, jalan cerita yang kedua, kena login. So login nak buat apa? Kena masuk email, kena masuk username, kena masuk password. So itu adalah storyboard. So what is storyboard? Think of the storyboard as a visual script which act as a blueprint for the look of the complete project. What will you see on the computer screen or on television? So a storyboard shows not only the individual shot. A storyboard shows not only the individual shot in the case of a video. So kalau dalam, macam saya kata tadi lah, kalau dalam video, storyboard ni tunjuk contoh pelakon tu, scene dia dekat mana, dia nak duduk kat mana, kedudukan kalau dua pelakon, kedudukan antara dua pelakon tu macam mana. So storyboard juga membantu bila video editor nak edit video. So dia dah tahu shot mana dia nak ambil daripada video yang dah shoot, nak susun dalam jalan cerita, dalam video satu filem ataupun satu drama. So storyboard come in many shape and size depending on the project requirement, the director and the storyboard artist. So boleh jadi dalam macam-macam saiz lah, boleh jadi dalam bentuk A4. Ada setengah production yang besar, dia buat dalam bentuk A3 supaya lebih jelas untuk orang tengok. Dan kemudian setiap scene, setiap shot ada number. So memudahkan editor ataupun director untuk edit video tu. Ini contoh macam mana storyboard untuk video. So biasanya storyboard ni ada seorang yang mahir dalam melukis lah. Kalau yang tak boleh melukis, tak semestinya lukis dalam bentuk gambar macam ni. Boleh tulis dalam bentuk ayat. So tulis dalam bentuk ayat, contoh step yang pertama, tulis gambar dekat mana. Kemudian pergi buat anak panah ataupun buat dalam bentuk nombor. Nombor 1 dekat mana, nombor 2 dekat mana. So kalau tak boleh melukis, boleh tulis dalam bentuk ayat. So kalau yang boleh melukis lebih bagus, sebab lukisan ni menentukan macam mana kameraman nak shoot gambar ataupun nak shoot video, dan membantu pelakon untuk berada dalam kedudukan yang sepatutnya. Kemudian project documentation. Tu last sekali dah siap segala semua, kena buat dokumen lah satu projek tu. Susun atur dia, sediakan sebagai rujukan untuk masa hadapan. So kalau dari segi projek awak, last sekali mestilah ada final report project. So final report project itu adalah project documentation. Dalam tu lah ada penerangan, ada objektif, ada literature review, kajian yang awak buat, ada project development dekat situ, ada gambar-gambar dia. So kalau ada programming, dalam tu lah awak simpan code project tu, coding project tu. So mudah nanti bila nak rujuk balik. So dalam project documentation tu ada project proposal, ada storyboard, ada project plan, Gantt chart tadi, kemudian requirement specification. So awak tentukan dah dalam, boleh simpan segala apa yang awak perlukan tadi. Contoh PC yang awak nak guna. PC tu spek dia apa, kena processor i7 ke, RAM kena 32GB ke. So tentukan. Dari segi software yang nak pakai pula, so tentukan, boleh listkan dalam tu. Test description and result. So macam tadilah, dah buat tadi, hantar dekat user untuk the test, bagi komen. So simpan segala tu dalam dokumen. Source code programming. Contoh kalau awak buat projek guna Arduino, so simpan, kena tulis, simpan rekod dalam dokumen final report project tu. Executable interactive multimedia finish project. So kalau dalam multimedia project development ni, satu bahan akhir yang dah siap. So benda tu awak boleh simpan dalam pen drive, letak sekali dalam report tu, kepilkan bersama ataupun dalam CD. Dan last sekali reference. So bahan mana awak guna untuk rujuk, dekat mana awak rujuk, laman web mana awak rujuk, simpan
tulis address laman web tu. So itu adalah yang terakhir sekali di dalam project development. Dah siap buat project, mestilah ada final report. So sama juga macam bawa punya project akhir nanti, mesti ada final report untuk simpan sebagai rujukan di masa hadapan. So itu sahaja untuk chapter 2 project development. So itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.